Selamat sejahtera, Puan Cik Aziza binti Muhammad Harun. Kami daripada kumpulan 4 nak present tentang audit forensik. Ahli kumpulan, saya Citrana Perempuan Sukumaran, Angeline David, Surendran dengan Syashwini. Definisi. Forensik kata sifat yang bermaksud digunakan dalam atau berkaitan dengan mahkamah, undang-undang, perakaunan, merekod, mengelaskan dan merumuskan peristiwa ekonomi untuk memberikan maklumat kewangan bagi membuat keputusan. Forensik dan perakaunan ialah penggunaan perakaunan dan maklumat daripada sumber-sumber lain untuk objektif menentukan fakta-fakta dengan cara yang boleh menyokong kedudukan munasabah diambil di mahkamah. Pemahaman audit forensik. Audit forensik terdiri daripada dua perkataan iaitu audit dan forensik. Audit adalah tindakan untuk membandingkan kesesuaian antara syarat dan kriteria. Sementara itu, forensik adalah apa-apa yang boleh dibahasakan di hadapan undang-undang. Menurut Association of Certified Fraud Examiners, ACFE, Forensic Accounting or Auditing merujuk kepada fraud examination. Dengan kata lain, keduanya merupakan perkara yang sama iaitu Forensic accounting is the application of accounting, auditing and investigative skills to provide quantitative financial information about matters before the courts. Audit forensik adalah pemeriksaan dan penilaian terhadap rekod kewangan syarikat atau individu yang memperoleh bukti yang dapat digunakan dalam proses undang-undang. Audit forensik dapat dilakukan untuk menuntut pihak yang melakukan penipuan, pengelapan atau perilaku jenayah. Oleh itu, audit forensik dapat didefinisikan sebagai tindakan menganalisis dan membandingkan keadaan di lapangan dengan kriteria untuk menghasilkan maklumat atau bukti kuantitatif yang dapat digunakan di pengadilan. Oleh kerana sifat audit forensik yang berfungsi untuk memberikan bukti di muka pengadilan, fungsi utama dari audit forensik adalah untuk melakukan audit investigation terhadap tindak kriminal dan untuk memberikan keterangan saksi ahli litigation support di pengadilan. Perakaunan forensik. Perakaunan forensik mengaplikasikan kemahiran analitik dan kemahiran penyiasatan bagi menyelesaikan isu kewangan dengan cara yang sesuai dan menepati keperluan dan piawaian mahkamah. Termasuk perkhidmatan yang boleh melibatkan siasatan yang berkaitan dengan pembelian, perniagaan, penilaian aset perceraian, penentuan nilai ringgit yang memberikan kesan kepada harta perniagaan dan pengiraan kerugian. Mengaji sistem kawalan dalaman syarat mengenalkan pasti kelemahan dalam kawalan yang direka untuk melindungi aset dan untuk menentukan sama ada sesiapa terlibat dalam syarikat yang cuba untuk memanipulasi kelemahan kawalan untuk menginati mana aset untuk kepentingan peribadi. Perakaunan atau pengauditan forensik adalah mengumpulkan dan mengolahan data kewangan yang boleh digunakan sebagai bukti di mahkamah. Di dalam perakaunan forensik, usaha dilakukan untuk menyiasat kejadian bagi mengetahui bagaimana ia berlaku. Ini bertujuan untuk menyiasat, mengenal pasti dan mendapat bahan bukti yang diperlukan. Slide tujuan akan dibentang oleh kawan. Thank you. Saya Angeline David akan sambung dengan slide seterusnya iaitu tujuan audit forensik. Audit forensik sering dilakukan untuk mengira kerosakan yang disebabkan oleh kecuaian atau kesalahan yang disengajakan. Yang kedua ialah untuk menilai kos sara hidup dan perawatan. Yang ketiga,
untuk menjaga proses pengadilan atau sebahagian daripada proses percubaan. Dan yang keempat adalah untuk mengelakkan tindakan haram atau tidak munasabah oleh pekerja atau menentukan sama ada pekerja harus diberhentikan jika membuat kecuaian. Slide seterusnya ialah karakteristik audit forensik. Audit forensik dapat bersifat proaktif dan reaktif. Proaktif bermaksud bahawa audit forensik digunakan untuk mengesan kemungkinan risiko penipuan, manakala reaktif bermaksud bahawa audit akan dilakukan apabila ada indikasi atau bukti awal terjadinya fraud. Audit tersebut akan menghasilkan red flag atau isyarat atas ketidakberkesan. Dalam hal ini, audit forensik yang lebih mendalam dan penyelidikan akan dilakukan. Seterusnya, perbandingan antara audit forensik dengan audit tradisional iaitu kewangan. Audit tradisional akan berulang manakala audit forensik pula tidak berulang. Manakala skop pula laporan kewangan adalah secara umum bagi audit tradisional dan audit forensik adalah spesifik. Hasil pula ialah opinion terhadap audit tradisional. Manakala audit forensik ialah akan membuktikan fraud, kecurangan. Hubungan untuk audit tradisional adalah non-adversarial, manakala audit forensik adalah adversarial, perseteruan hukum. Metodologi pula ialah teknik audit dan audit forensik pula pemeriksaan. PRY adalah standard audit kepada audit tradisional, manakala untuk audit forensik pula ialah standard audit dan hukum positif. Anggapan untuk audit tradisional adalah profesional dan audit forensik akan menumpukan kepada bukti awal. Perbezaan antara audit forensik teknikal dan audit tradisional adalah metodologi. Dalam pengauditan tradisional, dapat diketahui bahawa beberapa teknik audit digunakan. Teknik-teknik ini merangkumi prosedur analisis dokumen, pemerhatian fizikal, pengesahan, tinjauan dan sebaliknya. Namun, dalam audit forensik, teknik yang digunakan sangat kompleks. Seterusnya, perakanan forensik versus pengauditan kewangan. Perakanan forensik adalah pemeriksa penipuan, pengauditan penipuan. Pakar dan direka khusus untuk mendedahkan penipuan. Tujuannya adalah untuk mengetahui siapa yang terlibat dan bagaimana penipuan dilakukan, berapa banyak yang mereka ambil dan cara untuk membendungnya. Tiada garis panduan yang ditetapkan apabila ia datang kepada perakanan forensik. Manakala, perakanan kewangan pula, juru audit luar yang dikawal oleh firma CPA untuk memberi pendapat sama ada penyata kewangan syarikat dibentang dalam keadaan benar dan saksama. Audit penyata kewangan tidak menganalisis setiap transaksi atau mencari penipuan terutama berlandaskan Generally Accepted Accounting Principle, GAAP. Perakanan forensik lebih menyeluruh dalam menilai struktur kawalan dalaman entiti dan pengenalpastian aktiviti penipuan yang didakwa atau penyelewengan. Juru audit penipuan dan akaunten forensik tidak dikekang oleh material, manakala perakanan kewangan, tata cara yang direka mengesan salah nyata dan dengan itu juru audit kewangan memberi tumpuan kepada salah nyata yang bersendirian atau dalam jumlah yang cukup besar untuk menjadi material. Untuk perakanan forensik, penemuan dokumen berasaskan fakta yang boleh menyatakan dalaman kelemahan kawalan, tindakan yang dikatakan tidak bertanggungjawab dan kerugian yang besar. Manakala perakanan kewangan digunakan untuk pelbagai tujuan oleh beberapa pihak korporat yang berbeza dan pihak berkepentingan. Teknik-teknik audit forensik. Teknik-teknik ini digunakan dalam audit forensik
adalah pengesanan penipuan yang lebih mendalam dan bahkan sehingga ke tahap untuk mengetahui siapa pelaku penipuan. Oleh itu, teknik audit forensik serupa dengan yang digunakan oleh detektif untuk mencari penjenayah. Teknik-teknik yang digunakan adalah yang pertama kaedah nilai bersih, yang kedua mengesan jejak wang atau aset, yang ketiga pengesanan pengubahan wang haram, yang keempat analisis tanda tangan, yang kelima analisis kamera tersembunyi, yang keenam temu ramah mendalam, dan yang ketujuh adalah forensik digital. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang financial statement fraud schemes. Financial statement fraud schemes meliputi daripada pengiktirafan hasil yang tidak betul, lebihan aset, salah nyataan tentang perbelanjaan ataupun liability, penyalahgunaan aset, pendedahan yang tidak sesuai dan juga pelbagai teknik lain. Fraud schemes ini digunakan untuk mengurangkan hasil dan melebihkan perbelanjaan dalam penyata kewangan. Dengan ini, hasil sesebuah organisasi akan berkurang dan cukai yang perlu dibayar juga akan berkurang. Seterusnya, ini merupakan ciri-ciri financial statement fraud schemes, iaitu hasil terlebih nyata, aset terlebih nyata, layanan perakaunan yang tidak wajar, urus niaga rekaan ataupun palsu, penipuan dalam proses urus niaga dan juga pemalsuan penyata kewangan. Seterusnya adalah praktik audit forensik. Ia terdiri daripada 4 kategori, iaitu deteksi dan investigasi fraud, deteksi kerugian kewangan, kesaksian ahli dan juga uji tuntas. Yang pertama, untuk deteksi dan investigasi fraud, audit forensik digunakan untuk mengesan dan membuktikan penipuan dan mengesan pelaku. Oleh itu, pelakunya dapat diadili oleh undang-undang. Jenis penipuan yang biasanya ditangani adalah rasuah, pengubahan wang haram, pengelakan cukai dan juga pembalakan haram. Seterusnya adalah deteksi kerugian kewangan. Audit forensik dapat digunakan untuk mengesan dan mengira kerugian kewangan negara yang disebabkan oleh penipuan. Jenis penipuan yang biasanya ditangani adalah rasuah, pengubahan wang haram, pengelakan cukai dan juga pembalakan haram seperti deteksi dan investigasi fraud. Yang ketiga adalah kesaksian ahli ataupun litigation support. Juru audit forensik boleh menjadi saksi ahli di mahkamah. Juru audit forensik berperanan sebagai saksi ahli bertugas untuk menyampaikan penemuannya yang berkaitan dengan kes yang sedang dihadapi. Ini dilakukan setelah juru audit menganalisis kes dan data-data sokongan untuk dapat penjelasan di hadapan mahkamah. Yang akhirnya adalah uji tuntas ataupun due diligence. Ia adalah istilah yang digunakan untuk penyelidikan untuk menilai prestasi syarikat atau seorangan ataupun prestasi aktiviti untuk memenuhi standard yang ditetapkan. Uji tuntas ini juga biasanya digunakan untuk menilai kepatuhan terhadap undang-undang ataupun peraturan. Terima kasih. Seterusnya, gambaran proses audit forensik. Dalam gambaran proses audit forensik, ada 7 tahap. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, pembicaraan dengan pelanggan. Ketiga, pemeriksaan utama. Keempat, pengembangan rencana pemeriksaan. Kelima, pemeriksaan lanjutan. Dan akhir sekali, penyediaan laporan. Gambaran proses audit forensik. Identifikasi masalah. Dalam tahap identifikasi masalah, juru audit melakukan pemahaman awal mengenai kes yang didedahkan. Pemahaman awal ini
berguna untuk berpentajam analisasi dan spesifikasi skop sehingga audit dapat dilakukan sesuai sasaran. Gambaran proses audit forensik. Kedua, pembicaraan dengan pelanggan. Dalam tahap pembicaraan dengan pelanggan, juru audit akan membincangkan dengan pelanggan skop, kriteria, metodologi audit, batasan, jangka masa dan sebagainya. Ini dilakukan untuk membina persefahaman antara juru audit dan pelanggan mengenai penglibatan audit. Ketiga adalah pemeriksaan pendahuluan. Pada peringkat pemeriksaan pendahuluan, juru audit melakukan pengumpulan data awal menganalisasi. Hasil pemeriksaan kelulusan dapat dinyatakan dengan menggunakan matriks 5W tambah 2H, iaitu who, what, where, when, why, how and how much. Pemeriksaan dilakukan apabila sudah memenuhi minimum 4W tambah 1H, iaitu who, what, where, when and how much. Pada hakikatnya, dalam proses ini, juru audit akan menentukan sama ada siasat lebih lanjut atau tidak. Gambaran proses audit forensik keempat adalah pengembangan pemeriksaan. Pada tahap ini, juru audit akan menyusun dokumentasi kes-kes yang dihadapi, tujuan audit, prosedur pelaksanaan audit serta setiap individu dalam ahli kumpulan. Setelah ditadbir, konsep penemuan akan dihasilkan. Konsep penemuan ini kemudian akan dikomunikasikan bersama ahli kumpulan audit serta pelanggan. Yang kelima, pemeriksaan lanjutan. Pada peringkat pemeriksaan lanjutan, juru audit akan mengumpulkan bukti serta melakukan analisasi. Dalam tahap ini adalah audit sebenar dijalankan. Juru audit akan menjalankan teknik-teknik audit yang mengenal pasti secara yakin keadaan penipuan dan berlaku penipuan tersebut. Keenam, penyediaan laporan. Ini adalah tahap yang akhir. Juru audit menyediakan laporan audit forensik. Dalam laporan ini, terdapat sekurang-kurangnya 3 perkara yang mesti dinyatakan. Perkara-perkara tersebut adalah syarat, kriteria, kesimpulan. Yang pertama, syarat, iaitu keadaan yang sebenarnya berlaku di lapangan. Yang syarat kedua adalah perkara kedua adalah kriteria, iaitu standard yang menjadi penanda aras dalam melaksanakan aktiviti. Oleh itu, jika keadaan tidak sesuai dengan kriteria, maka ia disebut sebagai temuan. Ketiga adalah kesimpulan. Ia yang berisi kesimpulan mengenai audit yang telah dilakukan. Biasanya merangkumi penyebab penipuan, syarat penipuan dan penjelasan terperinci mengenai penipuan tersebut. Perakaunan forensik merupakan gabungan perakaunan, audit undang-undang, sosiologi, antropologi, teknologi maklumat, kriminologi, karbonologi dan psikologi. Okay. Pengetahuan dan kemahiran akuntan forensik dalam kemahiran pengetahuan dan perakuan mengumpul maklumat yang relevan dan menganalisasinya disokong baik dalam mahkamah.
menganalisasi dan mentadfir maklumat kewangan untuk kegunaan penyiasatan kewangan. Pengetahuan dan kemahiran penyiasatan. Taktik pemantauan, temu bual, soal siasat melangkungi kemahiran yang berkaitan dengan audit bercampur dengan aspek kewangan dan juga undang-undang forensik. Pengetahuan kriminologi terutamanya kajian psikologi penjenayah. Kajian psikologi tentang penjenayah, kemahiran menyiasat yang efektif bergantung kepada pengetahuan tentang motif dan insentif masalah. Seterusnya, pengetahuan undang-undang. Aspek kritikal pengetahuan tentang prosedur mahkamah dan undang-undang mengenal pasti jenis dua bukti yang perlu untuk memenuhi standard undang-undang dan kriteria mahkamah. Pengetahuan, kemahiran teknologi maklumat, jenayah tanpa kertas, paling minimum tahu bila perlu kontak computer expert, iaitu hardware atau software. Kemahiran komunikasi. Hasil penyiasatan dapat disampaikan dengan betul dan jelas kepada pengguna servis mereka. Sekian, terima kasih.